Okay, nama saya Cikgu Kartiani Nair. So you all can call me Cikgu Karti or Cikgu Yani. Okay? Your wish lah. So before that, semua sihat? All of you fine? Okay, very good. So I want to take attendance. Siapa tak hadir hari ni? Semua hadir? Semua hadir lah. Okay, very good. So what is today's date? Is Wednesday. And is 15. Okay. Okay, sebelum saya mulakan pelajaran hari ini, I want to show you all one thing. Okay, what is this? This is we can call as a cuboid, okay? Satu bongkak lah. Okay. Apa yang anda nampak? Bila anda semua lihat bentuk ni, what you all can see? Yes, Haikal, what you can see? Pandangan depan. Sama? Yes, Amir, what you can see? Atas. Yes, then sisi. Ya, okay. So, dalam bentuk ni, apa yang anda semua boleh nampak adalah pandangan atas, pandangan hadapan dengan pandangan sisi. And I got another shape, this one. So, dalam ni pun anda boleh lihat from the top view, what you all can see is pandangan atas, hadapan dengan sisi, okay? Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai pandangan atas, sisi dan hadapan. So, itu adalah merupakan topik unjuran ortografik. So, dalam unjuran ortografik, ada 4 jenis unjuran. Unjuran sudut pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tapi hari ini cikgu akan sentuh unjuran sudut pertama dengan ketiga sahaja. Sebab ini these two unjuran adalah lazim guna dalam test and all, you know. So saya akan sentuh these two unjuran for today. So objektif kita hari ini adalah pelajar dapat membangunkan pandangan hadapan, sisi dan atas, dan juga pelajar dapat menganalisis pandangan unjuran ortografik sudut pertama dengan ketiga. Okay? So for today's lesson, apa kita semua guna adalah our things is A2, kertas A2, and then the set square 45 degree, and then pencil 2H and H. Okay. 2H and HP, okay? Okay, can we move to the next session? Okay. Jadi, this is unjuran sudut pertama, gambar unjuran sudut pertama, and ini merupakan unjuran sudut ketiga. Okay, fokus ke depan, okay? Concentration is very important, huh? Okay, and then, okay, let's see. Okay, ini kan, ada simbol unjuran, ada satu simbol for the unjuran sudut pertama dengan ketiga. For example, for the sudut pertama, what is the symbol is this one, the vertical, and the object. Okay. So the object is in front of the vertical. The object in front of the vertical. In front. Okay. So this one for unjuran sudut ketiga. This is the object. Ni. So the object is behind of the vertical. Ini, this one in front, this one is behind. Okay, behind of the vertical, in front of the vertical. Okay, see here. This one, ni object. This one kan in front of the vertical. So you all can see, ini ke depan. This one ke depan. Yang pandangan hadapan tu kat depan. Yang ni kat belakang. This one in front, this one behind. Yang ni pandangan atas pula kat bawah, ni kat atas.
And CC. Itu sahaja yang beza. Other than that, nothing. The position will be different. Other than that, all the same. Ni kat depan, ni kat belakang. Yang ni kat bawah, ni kat atas. CC. So, cara kita lukis adalah kertas A2. So, the 45 degree will be here. Okay? So, ini pandangan atas, pandangan hadapan and CC. So, same goes here. A2, the 45 degree will be here. This is the 45 degree. So same. Pandangan atas, hadapan, sisi. Itu saja yang beza. That's the difference. So this one the object for the unjuran sudut pertama, the object will be opaque. So this one will be transparent. Sebab ni kat belakang, ni kat depan. So that's the difference among between these two unjuran sudut pertama dengan ketiga. Okay, faham tak? I hope you all can understand lah. Okay, cikgu ada sediakan slide and video regarding to the unjuran orthographic. Okay, I will show you all in a while. Okay? Okay, cikgu nak tunjukkan langkah-langkah unjuran ortografik. Okey, jom kita tengok. Okey, yang ni merupakan kaedah melukis rupa bentuk objek dari 3 pandangan yang berbeza, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. So anda boleh nampaklah dekat situ pandangan atas bagaimana cara mereka lukis bongkak tersebut. Kita pandangan plan, hadapan dengan sisi. Right. Okey, ini merupakan soalan. Lakarkan pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi bongkar berikut. So, ini bongkak. So, anda semua kena lakarkan pandangan. Okey, bagaimana cara melukis pandangan atas, hadapan dengan sisi? Okey, kita tengok langkah berikutnya. Okey, first langkah. Bahagikan kertas lukisan kepada 4 bahagian. So, pandangan atas, pandangan hadapan dengan pandangan sisi. Okey. Sama saja. Unjuran pertama, ketiga sama sahaja, cuma tempat je yang berbeza. It will change. The pandangan sisi will atas, yang serta 45 degree itu dekat atas, yang ni kat bawah. Itu saja. That's the difference. Other than that, nothing. Okay. And then yang kedua, langkah kedua, garisan binaan jarak dengan jarak 10 mm 1 cm kemudiannya dilukis di kedua-dua belah garisan bahagian. So after you divided your paper into 4 bahagian, so you have to buat satu garisan binaan untuk 1 cm. So boleh nampaklah dekat situ bagaimana cara dia orang lukis 1 cm tu. Just take your ruler, okay, mark 1 cm, then put a straight line. Okay, itu sahaja. Ini merupakan langkah yang kedua. And then, langkah yang ketiga, bina garisan 40 darjah di sebelah kanan atau kertas lukisan. So, jadi, boleh lihat dekat situ, cara dia orang lukis 45 degree ke atas pandangan sisi. Okay. And then, lukis pandangan atas plan objek. So, dari atas tu, apa yang anda nampak dari atas? So, lukislah dekat pandangan atas. Okay. That's all. Lepas tu langkah yang kelima pula, buat garisan binaan untuk pandangan hadapan. So untuk pandangan hadapan tu, so kita just unjurkanlah dari pandangan atas tu untuk pandangan hadapan, just unjurkan ke bawah. So that we will get the sama cm seperti dari pandangan atas dekat pandangan bawah. So unjurkan ke bawah. So kita akan dapat pandangan hadapan. So inilah langkah yang keenam, lukis pandangan hadapan. So bila anda semua unjurkan garisan tu kat bawah, so automatically you all can imagine the pandangan hadapan. And then number 7, buat garisan binaan untuk pandangan sisi. So maknanya daripada pandangan hadapan tu, you just unjurkan ke pandangan sisi. So anda akan nampak pandangan sisinya. So inilah pandangan sisi. So itu sahaja.
Okay, sekarang cikgu akan tunjukkan satu video iaitu unjuran ortografik yang ni. So first kita mula dengan yang simple lah. So bahagikan kepada 4 bahagian. Lepas tu yang kita nak gunakan adalah 3 sahaja. Dalam 4 ni kita akan gunakan 3 sahaja. So mulakan dengan gambar kotak lah. Satu bongkak yang mudah dulu ya. Dalam gambar bentuk ni kita ada pandangan atas, pandangan hadapan dengan pandangan sisi. Boleh? So biasanya A yang dilukis, A yang akan dilukis dekat sini. So ni A. Okay? Lepas tu kita unjurkan ni, namanya unjuran. Kita unjurkan ni kat bawah. So namanya ni kita panggil unjuran. Maknanya lebar dia samalah. So kita buat dekat sini. So kita akan dapat H dekat sini. So kita unjurkan H kat bawah. Lepas tu sini akan lukis S. Tapi dengan syarat kita ada sudut 45 darjah kat situ. Jadi kita unjurkan ke bawah. Yang tu. Lepas tu kita unjurkan dari sisi. So kita akan dapat pandangan S. So ini sahajalah, ini yang simple, mudah daripada bongkak ni kita buat unjuran ortografik. Okay, yang previous one tu mudah lah. Yang previous one tu mudah tu bongkar. Kalau ada condong, macam katakan saya potong dekat H ni dan ia jadi condong macam ni. Maknanya garisannya tak adalah, tak ada garisan. Dan bentuk ni akan jadi begini yang saya lukis sekarang ni. Jadi ada penambahan dalam huruf A tu sebab ia condong. Katakanlah saya letakkan huruf A dekat atas tu, M dengan T. Jadi pada pandangan plan kita akan dapat beberapa muka. Plan kita dari atas, so kita akan nampak A dengan M. Ada 2 muka, kita dapat A dan M. Kenapa T tiada? Sebab T itu sudah selari dengan sarta. Kenapa T itu selari dengan sarta? Bila kita letak mata kita dekat sini, yang kita nampak adalah garisan ni. Yang selari dengan mata tu tidak akan nampak, iaitu T. Itu selari dengan mata. Ia akan nampak segaris sahaja. Tapi kita letak mata kita dekat sini, kat bawah tu, yang kita nampak adalah T dan M. Kalau kita letak mata dekat T dengan M tu, dekat T tu kita akan nampak T dan M lah. Manakala kalau kita lihat dari sini, dekat arrow ni, ini je yang nampak. Yang dekat arrow ni, ini je yang nampak. Sebab kesemuanya sudah selari dengan arah pandangan. Maknanya ia selari. Okey? Katakanlah ada lubang macam ni. Ada lubang dekat H ni. Contoh saya lukis satu macam lubang dekat H. Macam mana nak gambarkan lubang ni pada pandangan plan? Kita ada garis putus-putus. Sebab dari atas A tu boleh nampak condongan tu. So kita akan dapat satu garis putus-putus. Maksudnya ada lubang bawah tu. Boleh? Garisan terlindung. Jadi saya harap anda semua faham. Because just now you all have a look dengan video and the slide yang saya tunjukkan tadi, which is about the langkah-langkah unjuran ortografik. So dekat video tu anda semua boleh lihatlah cara and langkah bagaimana melukis unjuran ortografik ni. Cara dia. Okay? So sekarang cikgu nak adakan satu aktiviti among video all in a group. So sila bentukkan satu group 4 orang. Okay, in each of your group saya akan edarkan kertas soalan ini. So saya nak anda semua buat aktiviti ini dalam kumpulan. So this question is lukiskan unjuran ortografik bagi raja disediakan. Maknanya unjuran sudut ketiga.
Unjuran sudut ketiga. That means this one. We have to follow this thing. Maknanya the object is behind of the vertical. Okay, the object behind of the vertical and the 45 degree dekat atas. Ni pandangan atas, unjuk ke bawah, pandangan hadapan. Unjuk ke tepi, you akan anda semua akan dapat pandangan sisi. So the object will be transparent. So inilah anda semua nak buat sekarang with among your group members, and cooperation is very important among your group members. Bukan seorang je buat, setiap individu must participate among your group members and do it all together with your members lah. Okay, so sekarang saya akan edarkan kertas soalan ini untuk setiap kumpulan. And cikgu akan berikan masa selama 20 minutes untuk you all siapkan this activity, okay? Kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan unjuran ni, ada any group don't know about not clear about this one, can ask with me. Yes? Okay. Okay, very good. Yes, Amir? Any problem? Okay, very good. Okay, semua dah siap? Okay, I hope I can see lah. Ada yang dah ke? Okay, semua dah Yes, okay, very good. Get a good job, okay. So, kumpulan pertama wakil kat depan sebab saya nak tengok cara lukisan, hasil lukisan kumpulan anda, okay? So, first group come in front and present about your drawing. Okay, all of you did well. Semua kumpulan baik. Your drawings, hasil lukisan kumpulan masing-masing adalah very good. You all really did a good job. Fantastic. Very good. Okay, jadi sekarang cikgu nak bagi satu latihan untuk anda semua buat kat rumah. Latihan ini not that difficult, it's simple ni. I hope you all can do it lah. So this one, lukiskan unjuran ortografik bagi objek berikut mengikut sudut pandangan yang sesuai. So, diorang dah bagi dah pandangan depan, sisi, plan. Plan tu maknanya pandangan atas lah, plan. Contoh plan rumah dari atas, what you can see, what is the view like that. So, this is the object. You all have to, just imagine pandangan depan dia ni macam mana. So, diorang dah bagi dah pandangan depan, dah bagi ini pandangan sisi ada, pandangan plan ada, plan di depan, so ini tiga-tiga tak ada. So, you have to imagine on your own and lukislah pandangan sisi dia ni macam mana, pandangan plan dia ni macam mana. Oh, that's all. Ni. And then the second one is lukiskan lukisan ortografik untuk objek berikut dengan unjuran sudut pertama. So, pertama adalah yang mana? This one. The object is in front of the vertical and the 45 degree will be kat bawah. This one kat atas. So, this one is the pertama. So, you have to follow this one. Follow this one, okay? So, inilah ada 3 gambar A, B, C. So, saya nak anda semua lukis this activity on kertas A2. Yes. So, itu sahaja kelas for today. I hope that you all fahamlah apa yang kita belajar hari ini. Saya rasa anda semua telah mencapai objektif pembelajaran kita hari ini. So, itu sahaja semua. So, thank you for listening and your patience. Thank you so much.